lucutkan kewarganegaraan dia. Kerana negara tak memerlukan orang seperti ini. Teruk sangat ke rasuah ni Datuk dekat Malaysia sekarang ni? Cuba Datuk cerita sikit. Kalau kita imbas kembali statement yang Tun Hanif sebut masa sidang khabar 29 Disember lepas, Tun Hanif kata kita ni dah dianggap sebagai sick nation, ya, di antara negara yang paling teruk rasuah di dunia. Itu kalau nak tanya lebih lanjut boleh tanya Tuan Hanif. Tapi itu statement yang beliau sebut 29 Disember. Kemudian kita tengok balik satu kenyataan akhbar yang dibuat oleh seorang peguam muda, Fathiah Hilani. Dia kata pesalah rasuah ni patut dihukum bunuh. Kalau sampai begitu sekali, ya, saranan, maknanya kita semua dah menerima hakikat yang rasuah ni memang pada tahap yang amat serius, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua, oleh kerana itu kami di MPM menyokong gesaan Tun Hanif untuk mempersembahkan memorandum kepada Yang Tuan Agong menyarankan darurat rasuah, ya. Tan Sri Muhyiddin menyarankan darurat COVID, tapi rasuah sebenarnya jauh lebih kritikal dan serius, malah kalau kita nak bandingkan dengan COVID, ya. Itu sebab kami nak sarankan dan akan menghantar memorandum untuk Yang Tuan Agong melaksanakan darurat rasuah. Wallahualam berapa lama, tapi cuba kita fikirkan, ya. Contohnya Macau scam. Betapa secara terbukanya, ya, mereka menyatakan berapa juta sebulan diperuntukkan kepada pejabat awam di beberapa agensi strategik yang sepatutnya mengawal keselamatan negara dan mencegah rasuah. Itu saja sudah cukup jelas buktikan bahawasanya kalau orang berani cakap secara terbuka, ya, sekian banyak wang diperuntukkan setiap bulan untuk pejabat awam, ya, apa lagi kita nak selindung, ya. Kalau berita itu tak betul, samanlah utusan kerana utusan yang memaparkan di muka depan cerita itu. Maknanya betul lah cerita itu. Kita pernah istiadat darurat, tapi itu ialah krisis perkauman, ya. Kerajaan pernah menyarankan darurat COVID, ya. Dan kami ingin sarankan darurat rasuah kerana dia terlampau serius, ya. Jadi darurat rasuah ni bukan selama-lamanya untuk negara ditadbir di bawah Magran, ya. Sehingga isu gejala rasuah ni selesai dan negara ni dah diputihkan daripada gejala rasuah, yang Tuan Agong boleh serahkan balik kuasa kepada kuasa pentadbiran kepada Parlimen, ya. Jadi maknanya tempoh masa darurat rasuah ini akan berjalan berkuasa selagi isu rasuah tidak dapat diselesaikan. Selesai saja balik putih negara ini dapat diputihkan daripada gejala rasuah, kembalilah balik pada kerajaan seperti sedia kala. Tak menang tangan, ya, kerana banyaknya kes-kes rasuah
termasuk sama ada kes rasuah berprofil tinggi ataupun kes rasuah yang menyebabkan kaki tangan kajian biasa saja, sehingga hingga ke tahap itu. Jadi begitu banyaknya. Dan dipahamkan juga SPRM telah mengemukakan permohonan untuk menambah bilangan kaki tangan, belum dapat lagi. Jadi memang tak menang tangan. Satu. Yang keduanya, SPRM tidak boleh bertindak bersendirian. Itu sebab saya cakap tadi, ya. SPRM wajib digandingkan dengan ada dua lagi agensi. Satu ICU dan satu lagi PDRM. Ya, ini dua agensi utama yang mesti berganding bekerjasama dengan SPRM. ICU dari segi penyelarasan pelaksanaan tadi. Jadi kalau dia boleh meningkatkan penyelarasan pelaksanaan, dia boleh orang kata tutup segala lubang-lubang yang kemungkinan akan berlakunya rasuah tadi. Itu tugas ICU. ICU bukan setakat menengok duit peruntukan turun pada agensi dilaksanakan, bukan itu saja, tetapi dalam menjalankan tugas itu dia juga boleh mematikan ke mana ada kebocoran, apa punca kebocoran, ke mana pergi, siapa penyebab, ya. Jadi maknanya sambil dia melihat kepada keberkesanan pelaksanaan, dia juga boleh melihat ke mana sekiranya berlaku kebocoran ataupun keterisan. Itu ICU. PDRM pula bila berlaku itu, ICU ke SPRM buat polis report dan polis boleh masuk menyiasat bersama dengan SPRM. Jadi maknanya tiga agensi ini mau tidak mau kerajaan wajib perkasakan, gandingkan untuk memerangi rasuah secara kolektif. Macam mana nak buat? Macam saya cerita tadi lah, kalau daripada kepala sampai ke ekor. Itu sebab kita nampak macam tak tegas itu dalam persoalan ini tu. Apa pula tak tegas? Jadi kita cakap kita tahu lagi. Kenapa rakyat macam tu? Macam rakyat tak tahu dah tu. Rakyat tahu. Rakyat dah bersuara banyak kali. Ya. Macam-macam saluran telah diutarakan kebimbangan rakyat mengenai rasuah. Ya. Jadi kerajaan kena serius. Itu sebab oleh kerana walaupun telah didesak banyak kali tapi tidak ada ketegasan yang memadai. Itu sebab MPM menyarankan diisytiharkan darurat rasuah. Tak perlu sebenarnya kita buat begitu kalau rasuah ini tidak begitu serius. Tapi kalau semua setuju yang rasuah ini terlampau serius, semua kena sokong saranan MPM untuk mendesak Majlis Raja-Raja mengisytiharkan darurat rasuah. Rakyat bukan mahukan rasuah. Rakyat menentang rasuah. Tetapi ada penerima rasuah. Sama ada di kalangan kaki tangan ataupun pejabat awam ataupun di kalangan pemimpin. Ya. Ini mereka bertindak bukan bagi pihak rakyat. Mereka bertindak bagi pihak diri sendiri. Kerana adanya dorongan daripada pemberi rasuah tadi. Ini satu lagi penyakit. Penerima satu hal. Kenapa tidak pernah kita highlight siapa pemberi rasuah? Kenapa tidak pernah kita tangkap siapa pemberi rasuah? Kita dedahkan pemberi rasuah. Yang kita tangkap yang penerima. Pemberi sama juga berat dia punya dosa dia. Kenapa tidak? Nampak macam panas itu. Iyalah, pasal apa? Seolah-olah selama ini pemberi rasuah dilindungi dan pemberi maklumat mengenai rasuah tadi barangkali juga berkait dengan pemberi rasuah. Lepas dia beri maklumat pada pihak ketiga, penerima rasuah akan tangkap. Tapi pemberi rasuah tak pernah akan tangkap. Jadi bagaimana kalau pula dia pemberi rasuah tadi dihukum, sebaliknya pemberi rasuah menjadi crown witness pula. Bagaimana? Padahal mereka sama-sama bersalah. Saya rasa kita tidak perlu meniru tindakan kerajaan negeri China. Tapi kalau kita berbalik kepada sistem perundangan yang pernah satu masa diamalkan dahulu, kalau kita ingat dalam tahun 50-an, 60-an, kita masih lagi mengamalkan the hard labour, hukuman hard labour, hukuman kerja berat. Di samping penjara, denda, kerja berat ni hard labour ni termasuk dia kerja umpama membersihkan longkang, pakai baju
kata dia pesalah rasuah katakan, buat kerja berat. Jadi masyarakat boleh melihat menghukum dari segi moral lah, ya. Atau kalau paling berat lagi, lucutkan kewarganegaraan dia, kerana negara tak memerlukan orang seperti ini, ya. Saya rasa hukuman tambahan ni selain daripada penjara dan denda tadi, kerja berat ataupun dilucut kewarganegaraan cukup memadai, tak payah hukum bunuh. Saya setuju ada yang menyarankan demikian, tapi saya rasa sebagai sebuah negara demokrasi, kita kekal pada amalan demokrasi. Tahap hukuman itu cukup, ya. Baik. Sehingga apa Datuk? Rasuah tadi dapat diputihkan, dan apa itu, tamatkan darurat rasuah tadi, kembali kepada okey, maknanya darurat rasuah ni bukan untuk selama-lamanya, ya. Tidak juga untuk jangka masa panjang. Kalau kita boleh menangani dalam masa katakan 2 tahun misal kata, maka darurat rasuah ni dilaksanakan kajian magran, ya, di mentadbir negara selama tempoh 2 tahun lah, ya. Maknanya kalau sistem mahkamah khas anti rasuah tadi begitu berkesan, dan FPRIM bersama dengan 2 agensi lagi begitu berkesan menangani dan menghukum segala yang terlibat, dalam masa 2 tahun kita balik keadaan seperti itu, tidak ada rasuah, zero rasuah. Okey, jadi yang Tuan Agong boleh declare, maka dengan ni darurat rasuah ditamatkan dan diserah balik kepada kajian demokrasi lah, Parlimen. Kalau nak kembali pada zero tu wallahualam, tetapi tidaklah seteruk sekarang. Bermakna ada peningkatan. Di mana di sini, bila kita zaman darurat tu, banyak cara kita boleh tackle rasuah melalui sistem pendidikan, ya. Bermakna subjek human governance ini mesti diperkasakan, diperangkat sekolah lagi. Mana rakyat semua celik dan rakyat semua bertindak. Nampak seorang tu melakukan, ditegur atau dilaporkan. Dari segi agama, amalan didikan agama, sidik, amanah, tabligh, fatonah, semua diingatkan sentiasa. Itu peranan dari segi bidang agama. Keselamatan begitu juga, ya. Dalam ekonomi diingatkan. Sekarang ni pun kita nampak di mana-mana di agensi kerajaan dan sebagainya, tanpa rasuah dan sebagainya. Teruskan lagi. Bermakna ada keberanian semua pihak, semua pemegang taruh. Individu pun kena berani menegur. Macam kalau kita tengok di barat, kalau ada seorang pemandu bawa kereta, isteri duduk sebelah, mendukung ataupun mengelak anak kecil di depan, ya. Kereta sebelah nampak, dia terus hubungi polis, ya. Tak lama lepas tu terus polis tahan, kerana rakyat negara berkenaan ada civic consciousness, kesedaran civic untuk sama-sama bertanggungjawab menegur pesalah tadi. Rakyat di Malaysia pun juga mesti dididik mempunyai kesedaran civic yang sedemikian. Kalau dia tahu ada gambaran ataupun kemungkinan berlaku dari amalan rasuah, misalnya kata dia tahu, dia sama ada dia menegur secara direct ataupun melaporkan, ya. Bermakna awam kena ada kesedaran civic itu. Yalah, kalau dah tak ada hukuman tambahan yang berat tadi, umpamanya hard labor ataupun lucut kewarganegaraan, dia tak takut. Ini teruslah keadaan sekarang ni. Tambahkan biar dia berat. Seorang dua kena dulu, yang lain dah nampak. Saya rasa itu akan bagi jadi pengajaran. Tapi bukan hukuman mati dah tu. Dah tak ada. Tak payahlah. Tak payah sampai situ lah. Saudara Nur, kita declare kita sebuah negara Islam, ya. Agama Islam, agama persekutuan, ya. Jadi kalau dari segi amalannya, ya, kita dilabelkan sebagai negara rasuah. Jadi mana satu label yang kita nak pertegakkan? Adakah kita tegakkan label negara Islam
tapi kita sebut negara Islam, tapi orang kata mana ada rasuah tinggi kan. Jadi tak konsisten langsung, berlawanan langsung dengan imej sebagai sebuah negara Islam tadi. Pemimpinnya Islam, raja-rajanya semua Islam, Perdana Menteri tak pernah orang bukan Islam dan sebagainya. Malah orang bukan Islam pun amalan agama-agama lain pun semua sama. Mereka menolak rasuah. Jadi tidak ada kemungkinan langsung dengan sama ada kita menegakkan Islam ataupun tidak, ya. Jadi maknanya di sini konsisten dengan kita negara Islam, kita tegakkan itu, ya. Jadi maknanya rasuah mesti kita perangi habis-habisan.